Sesungguhnya wahai orang beriman, innallah hashtara. Allah guna perkataan ashtara. Ishtara yashtari. Apa tu? Itu wazan, maksudnya kata ganti nama. Allah guna perkataan aku. Aku sedang beli. Aku telah beli daripada kalian, wahai orang beriman, anfusahum, diri kamu, wa amwalahum, dan harta kamu, bi anna lahumul jannah, dengan syurganya aku. Jadi nak masuk syurga ni kena bagi semuanya. Masa kena bagi, waktu, diri, kekuatan, kesihatan, semua kena bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi menundukkan hawa nafsu ni. Jadi ingat, walaupun hari ini kita tak berperang melawan orang-orang yang tak beriman, tetapi hari ini kita berperang melawan hawa nafsu. Gal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar pernah berkata, apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, man khalaqal hawa kamal hirsun, man khalaqal hawa kal gaid wa huwa kal hirsun. Sesiapa yang menjadikan diri dia seumpama kuda, dan nafsu dia ini menjadi penunggang kepada kuda, maka orang ini akan binasa. Contoh kan, kalau kita jadi kuda, tapi orang lain yang tunggang kuda tu, tunggang kita, maka kita binasa lah. Tapi kata Sayyidina Umar, man khalaqal nafsahu, siapa yang menjadikan diri dia penunggang kepada kuda, dan nafsunya seperti kuda, maksudnya dia yang kawal nafsu dia, fahuwa yanja fi hayati, maka dia akan berjaya di dalam hidup. Jadi nak berjaya, jangan biar nafsu yang kawal saya, jangan biar nafsu yang kawal kita, tapi biar kita yang kawal nafsu. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, lawan nafsu ni bukan sehari lawan nafsu ni sampai kita meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya, hakikatnya, hebatnya nafsu ni lebih kental daripada syaitan. Bulan Ramadan, syaitan ni kena ikat. Kalau ada pun anak-anak syaitan. Tapi syaitan yang bapa-bapa ni, yang lihat-lihat ni, kena ikat. Tapi tetap juga ada orang kena tangkap naik van jenazah. Tak puasa kan? Apa yang mendorong dia? Nafsu. Jadi nafsu ni lebih kental daripada syaitan. Jadi sebab tu kena lawan nafsu ni dengan segala-gala yang kita ada, untuk tundukkan dia supaya kita tak ikut dia, tapi dia yang ikut kita. Jadi inilah al-a'zamul jihad. Inilah jihad yang paling besar bagi kita pada hari ini, iaitu melawan hawa nafsu. Okey. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang menceritakan berkenaan memperbaharui iman. Seperti mana kita tahu, iman ini apa? Iman ni al-inqiyad, iaitu percaya. Percaya ni adalah perkara yang sangat-sangat mahal. Sebab ada orang dia tahu Islam tapi dia tak percaya. Contoh siapa? Contoh Yahudi lah. Yahudi ni dia tahu Allah ni wujud. Dia kenal Allah ni. Tapi dia tak percaya. Jadi orang Islam ni, kita ni mulia sebab kita ada iman dan al-inqiyad, kita percaya kepada Allah Ta'ala. Sebab apa awak buat doa selamat ni? Sebab saya berharap Allah selamatkan saya dan keluarga saya. Sebab apa awak baca Quran ni? Sebab saya percaya yang baca Quran ni Allah Ta'ala akan mudahkan kehidupan saya. Jadi orang beriman ni, yang mahal ni adalah percaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang iman ni, kalau dululah zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kata iman ni yatla wa yanzil, dia naik dan dia turun. Tetapi hari ini pada akhir zaman,
tak boleh cakap iman ni naik turun, tak sesuai. Jadi macam mana akhir zaman ni? Akhir zaman ni iman ni dia yakhruj wa yadkhul, dia keluar dan masuk. Ada orang Zuhur dia semayang, tapi subuh dia tak semayang. Maksudnya tak beriman lah. Ada orang subuh dia semayang, kan waktu kerja Zuhur dia tak semayang, Asar dia semayang. Maksudnya dia tak beriman. Jadi orang yang beriman ni dia akan buat segala-galanya. Dan iman ni seperti mana disebutkan tadi, dia keluar dan masuk. Maksudnya ada orang dia mengamalkan agama ni sebagai orang beriman ni ikut kehendak dia. Ada orang lagi lah, bukan kata semayang hari-hari. Kalau dia rasa susah baru dia nak semayang. Time dia senang, dapat KWSP, dia tak ingat. Dia pergi London, pergi Paris. Tapi bila dah apa-apa kedana, dah susah, baru dia nak duduk kat sejadah. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Jadi orang yang beriman ni dia percaya setiap masa dia akan beriman. Dia senang, dia susah, dia akan beriman. Jadi iman akhir zaman keluar masuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, iman ni adalah benda yang paling senang hilang di dalam diri manusia. Lebih senang hilang daripada unta yang tidak ditambat di tengah padang pasir. Jadi iman ni perlu diusahakan. Iman ni dia tak boleh duduk kat rumah, relax, makan, tengok TV, makin bertambah iman. Mustahil. Jadi iman ni dia kena usaha. Usaha ni macam mana? Dia kena usaha yang pertama sekali, di antaranya dia kena usaha dengan amal. Amal ibadat lah. Semayang, puasa, zakat, semua kena buat. Ini yang pertama. Yang kedua, iman ni dia kena usaha dengan ta'limul ilm, belajar. Belajar tentang Allah, tambah iman. Allah ni, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, tambah iman. Al-mustahilu ilallah, mustahil bagi Allah, al-admu, iaitu tiada. Jadi nak tambah iman yang kedua adalah dengan ta'limul ilm, belajar. Jadi ni kita tengah tambah iman dah ni, datang belajar ni. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara nak tambah iman ni, yazdadul iman, nak tambah iman ni yang ketiga adalah bizikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman ni mereka menenangkan hati mereka dengan berzikir memuji Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi marilah sama-sama kita berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati. Sesungguhnya berzikir ni boleh menenangkan hati. Jadi dalam hadis ni Nabi ajar nak tambah iman dengan zikrullah. Macam mana zikir yang Nabi ajar ni? Ini zikir yang warid, tuan-tuan boleh amalkan. Kejap lagi saya cerita berapa banyak nak zikir ni. Banyak. Nabi bersabda, jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadidu, perbaharuilah iman kamu, akthiru min qawli la ilaha illallah, dengan memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Persoalan dia berapa banyak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Isa Ba'alawi, ada seorang imam nama dia Faqihul Muqaddam Al-Ustaz Al-A'zam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Isa Ba'alawi. Satu hari dia zikir la ilaha illallah ni 70,000 marrah. Berapa kali? 70,000 kali. Banyaknya ustaz. Tak masak lah saya kat rumah, tak pergi kerja lah abang, betul tak?
Dapat 70,000 kali. Siapa boleh buat? Tapi itulah, nak tangkap ikan besar, umpannya pun kena besar. Banyak kamu buat, banyak kamu dah dapat. Saya tak tahulah, ada kitab tu, ada satu kitab Fadailul Amal. Dalam kitab tu ada satu hadis fadilat dalam bab ilmu dan zikir. Orang yang baca zikir la ilaha illallah 70,000 kali ni, maka kalau dia beramal dengan agama ni, semayang cukup, semua cukup, dia zikir la ilaha illallah 70,000 kali, maka diharamkan dia dibakar oleh api neraka. Tapi kalau dia zikir dia 70,000 kali, tak semayang, tak jadi juga. Ni dia jaga ibadat semua yang wajib, kemudian dia tambah dengan zikir. Malah zikir 70,000 kali la ilaha illallah ni, dia boleh tolong orang lain pula. Contoh, ini saya sebut contoh, ada disebut dalam kitab tu, nanti buka, bab ilmu dan zikir. Dia sebut ada satu kisah, ada seorang makcik, ada seorang wanita. Wanita ni telah kematian anaknya. Anak dia ni ahli maksiat. Tapi makcik ni kadang-kadang dia datang zuk. Tahu zuk? Zuk ni dia datang fana, macam kena sawan, tahu. Tapi sawan dia ni, bila dia sawan, dia nampak alam yang gaib. Jadi makcik ni, bila dia fana, satu ketika waktu anak dia mati, dia nampak anak dia kena bakar dengan api neraka. Anak dia panas. Jadi dekat majlis keramaian ni, dia bising, dia menjerit, oh kesian anak aku, kena bakar. Tiba-tiba dekat dalam majlis tu ada seorang alim, seorang orang soleh lah, yang buat wirid ni, zikir la ilaha illallah 70,000 kali ni. Jadi orang alim ni dia niatkan, ya Allah Tuanku, saya punya zikir 70,000 kali ni saya hadiahkan kepada anak dia, Fulan bin Fulan ni. Tiba-tiba makcik ni ta'anni fil makan. Apa ta'anni? Bertenang di tempatnya. Tiba-tiba daripada meracau-racau, dia diam je. Jadi bila orang tanya dia, kenapa makcik? Tadi makcik bising ni dah diam pula. Jadi makcik ni kata, tadi saya nampak anak saya kena bakar. Tiba-tiba saya nampak anak saya ni diambil dan diletakkan di satu tempat yang sangat indah. Kesan daripada hadiatun minas salihin, hadiah daripada orang soleh tu. Jadi zikir la ilaha illallah 70,000 kali ni boleh buat untuk orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa nak berjasa kepada mak dan ayah kita, tak kisahlah ada ke tak ada ke, buat satu amal zikir la ilaha illallah 70,000 kali, niatkan untuk mereka. Lepas tu buat untuk kita. Berapa lama nak buat ustaz? Tak kisah berapa lama, yang penting sebelum meninggal. Nak buat 7 hari, 1 hari 10,000, buatlah. Nak buat 1 hari 70,000, walaupun macam susah kan, cuba, tak apa. Tapi pastikan dalam hidup ni mesti ada satu kali pernah khatam zikir la ilaha illallah 70,000 marah, 70,000 kali. Zikir la ilaha illallah ni ajib. Sebab la ilaha illallah ni kalimah ithbat. Ini kalimah nafi dan ithbat. La ilaha, ini kalimah nafi. Tidak ada Tuhan selain siapa? Allah. Ini ithbat. Bahawasanya mengosongkan, menyidakkan seluruh alam, melainkan yang Rabb sebenar-benarnya adalah Allah. Jadi kalimah ni sangat-sangat hebat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, biasa kalau kita ada tahlil kan, imam akan baca afdalu zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahawasanya ianya adalah la ilaha illallah. Jadi baca kalau boleh, buat. Ada seorang lagi imam, nama dia Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Satu hari dia zikir la ilaha illallah ni berapa kali? 25 alif, 25,000 kali. Pun banyak juga, tak? Jadi kita terpulanglah, buat satu hari 1,000 ke, tengah duduk-duduk kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Jadi zikir ni dapat menghilangkan, dapat menambahkan iman. Ada satu hadis juga yang sama macam ni. Nabi cakap dengan sahabat, ya ashabi jaddidu imanakum, wahai sahabatku, perbaharui iman kamu. Sahabat tanya, kaifa jaddidu imanuna ya Rasulullah,
Macam mana kami nak perbaharui iman kami ya Rasulullah? Kemudian sabda baginda Rasulullah SAW, akthiru min gauli la ilaha illallah. Memperbanyakkan dengan sebutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi banyak-banyakkan sebut la ilaha illallah. Daripada kita duduk ramai-ramai kan, kita gosip tentang Dak Rosma ke, Norma ke, siapa, Suraya ke, Teha ke kan. Kita mengumpat dia, baik kita zikir la ilaha illallah. Betul tak? Jadi banyakkan zikir la ilaha illallah. Ini Nabi yang sebut. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad. Kalau hadis kalau dhaif, bukan maudhu'. Maudhu' ni palsu. Dhaif di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh diambil ibrah, pengajaran untuk menjadi penguat kepada amal. Boleh, tak ada masalah. Pergi rujuk dengan ustaz lain, tak ada masalah. Saya beranilah cakap, memang boleh. Apatah lagi kalau hadis tu hadis sahih. Hadis yang sahih ni kebiasaannya apa? Istimbat kepada hukum. Hadis yang digunakan untuk hukum. Hadis sahih. Jadi kalau hadis dhaif, orang boleh beramal. Apatah lagi hadis sahih. Lagilah boleh, lagi boleh amal. Jadi hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Ahmad. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Pernah satu ketika Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Tsauri ni siapa? Ini seorang abid zaman tabi'in dulu. Ada seorang nama dia Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ni seorang yang zuhud, abid, orang soleh. Dia wasiatkan, usikum, dia kata, aku wasiatkan kepada kalian, dia suruh kita, kalau nampak orang yang tengah nazak, maka banyakkan suruh dia sebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, mukhlisan, dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dukhulul jannah. Siapa yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah pada akhiril kalam, maka tak ada tempat yang lebih layak melainkan syurganya Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau ada keluarga kita yang tengah nazak, jangan sebut benda lain di telinga dia melainkan la ilaha illallah. Okey. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis yang menceritakan berkenaan tentang dunia, iaitu cinta kepada dunia. Maksud cinta kepada dunia ni dia agak besar lah, kita jangan salah faham lah. Kan kalau yalah, ada orang ni bila dia dengar pasal cinta dunia ni, kan nanti terus dia kata, kalau macam tu tak boleh ada kereta, tak boleh ada rumah, tak boleh buat loan nak beli kereta ke apa ke. Jangan salah faham. Maksud hubud dunia ni, cinta dunia ni adalah cinta kepada dunia yang melalaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, khudh nasibaka minad dunya. Ambillah bahagian kamu yang berada di dalam dunia. Ambil bahagian kamu. Ini kita pakai baju elok kan, ini bahagian kita, dunia kita. Pakai tudung elok, serban, kopiah elok. Khudh nasibaka fi dunya. Ambil bahagian kamu di dalam dunia. Allah perintahkan. Tetapi Allah perintahkan mengambil bahagian kamu di dalam dunia adalah dunia yang mana yantafi'u, memberi manfaat kepada kamu. Jadi nak ambil dunia ni tak ada masalah. Kita nak ibadat pun kena pakai dunia. Tu kita ambil uduk tu pakai apa? Pakai air, betul tak? Nak dapat air tu kena bayar. Nak bayar kena kerja. Jadi Allah Ta'ala firman, khuz nasibaka fid dunya. Ambil bahagian kamu di dunia.
Tetapi ambil bahagian kamu yang bermanfaat untuk kamu. Yang dilarang di dalam cinta kepada dunia ni adalah orang yang mana merasakan dunia ni adalah segala-gala bagi mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbu dunya ra'sun kullu khati'atun. Cinta kepada dunia ni adalah punca kepada segala kehancuran. Cinta kepada dunia adalah perosak kepada segala-gala amal kamu. Apa maksud perosak ni? Maksudnya dunia yang melalaikan kamu daripada mendekatkan diri kepada Allah. Dia bangun pagi, sebelum subuh dia dah bangun, tapi dia tak semayang subuh. Sebab apa? Sebab dia nak cepat pergi kerja. Nanti lambat jam dekat Kuala Lumpur tu. Jadi ini dunia yang dilarang, dunia yang merosakkan kamu. Kamu lebih utamakan kepentingan dunia kamu daripada beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini dunia yang merosakkan. Adapun mengambil dunia yang bermanfaat untuk kamu. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan ni, ada seorang yang tijar. Tijar ni apa? Businessman, orang kaya. Duit banyak kan. Tapi apa dia buat dengan duit ni? Ada surau nak bangun, dia infak harta dia kat situ. Ada madrasah nak bangun, dia infak madrasah dia. Doakan saya, tahun depan awal bulan 1 insya-Allah saya akan mula proses nak bangun madrasah. Siapa nak infak, ahlan wa sahlan, doakan saya. Ada orang nak bangun madrasah, dia tolong. Ini benda yang sangat bagus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Abdurrahman bin Auf terkenal dengan seorang yang tujar, seorang yang bersangatan kaya. Tapi apa yang digunakan Abdurrahman bin Auf tentang harta dia, semua untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salah ke ambil dunia ni? Tak salah. Kalau kamu rasa kamu jadi kaya boleh bantu kamu untuk dekatkan kamu kepada Allah, fa'aula bihim, maka tu baik untuk kamu. Yalah, boleh tolong bantu madrasah, sekolah agama, masjid nak bangun boleh tolong, betul tak? Ada budak-budak nak belajar, sambung belajar kat Yaman ke, Mesir, Jordan ke, keluarga susah, tolong. Itu bagus. Saya ingat lagi dulu waktu saya nak pergi belajar kat Yaman, masa tu kos agak kurang lah kan. Nak pergi belajar ni mahal sikit. Masa tu nak pakai dalam 15,000 saya rasa. Kemudian Alhamdulillah ada orang-orang baik ni lah, orang soleh ni, kerja Petronas kat Melaka, dekat Sungai Udang kan. Dia tolong, dia bagi 14,000. Alhamdulillah. Sebab daripada kewangan yang dia bagi kepada saya tu, dapat kita belajar balik, manfaat sebar ilmu untuk orang ramai. Jadi selagi kita hidup, dia dapat pahala lah, betul tak? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan salah faham tentang dunia ni. Kamu orang senang, kamu ada kenderaan mewah, bagus, gunakan kenderaan mewah tu datang masjid, kan? Dulu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kuda al-hirsun, kuda yang dipacu ke Masjid Nabawi, semua kuda yang tip top. Semua kuda yang mahal-mahal. Jadi tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah bila mana kamu mengambil dunia sehingga kamu melupakan Allah Ta'ala. Nantilah, Syekh, jomlah pergi belajar dekat surau masjid. Kita ni dah berumur-umur ni, nak apa lagi kan? Nantilah, I busy lah, I ada meeting. Nantilah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedar, saya sendirilah, kita tanya diri kita. Kita ni banyak bagi masa untuk agama ni, masa apa? Masa lebih-lebih. Biasa kalau orang ajak kan, jomlah kita pergi masjid. Nantilah, kalau saya ada masa, nanti saya datang. Masa lebih-lebih baru kita bagi. Tapi masa yang utama tu kita tak nak bagi. Itu yang menyebabkan Nabi larang kamu mengambil dunia. Sebab apa? Kamu bagi masa untuk akhirat ni, saki-baki masa kamu. Tapi masa utama kamu tak nak bagi untuk akhirat. Kamu bagi untuk siapa? Untuk dunia kamu. Jom semayang. Nantilah, saya tengah buat kerja lah.
Jadi inilah dunia yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia kasafina, dunia ni kamu ni umpama kapal. Wa dunia kalbahri, dan dunia ni umpama laut. Kebiasaannya kapal ni pernah ke kita tengok kapal ni berlayar atas jalan ni? Dekat taman ni kan? Dekat Seremban Selatan tiba-tiba nampak ada kapal berlayar atas ni. Ada? Mesti orang kata ini orang gila ni. Betul tak? Kapal ni biasa dekat mana? Dekat atas laut. Jadi ulama bagi tahu ad-dunya anta kasafina wa dunya kalbari. Enta ni, kamu ni umpama kapal. Dunia ni umpama laut. Jadi kapal ni mesti kena berlayar atas laut. Apatah lagi atas awan, lagi tak pernah jumpa, betul tak? Kapal terbang adalah. Tapi kapal ni mesti berlayar atas laut. Tapi apa kata ulama? Fa'in tabihu. Kamu berlayar atas laut, tapi kamu hati-hati. Jangan sampai dukhulul ma' lisafina. Jangan sampai air tu masuk ke dalam laut. Air tu masuk ke dalam kapal. Izan, kalau seandainya air masuk ke dalam kapal, hatal kafa, sehingga penuh, maka kapal tu akan jadi apa? Dia akan karam dalam laut. Wa anta kadzalik, dan kamu pun macam tu. Kamu boleh ambil dunia, ambil bahagian kamu, tak ada masalah. Tapi jangan sampai dunia ni bertempat di hati, bersarang di hati, bersarang, makin bersarang. Akhirnya fatadhinha, akhirnya binasa di dalam dunia. Kerana apa? Kerana cinta dunia dah banyak dalam hati. Jadi ini yang dipesan oleh para alim kita di dalam berkenaan tentang dunia. Jadi ambil dunia, tak ada masalah. Tetapi manfaatkan dunia ni untuk kebaikan hari akhirat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi pernah bersabda. Apa Nabi bersabda? Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni umpama penjara bagi orang yang beriman, tetapi syurga bagi orang kafir. Orang kafir, dia nak minum arak, dia boleh minum arak. Dia nak berzina, dia boleh berzina. Dia nak berjudi, dia boleh berjudi. Orang beriman boleh ke? Tak boleh. Dia nak minum arak, tak boleh, haram. Nak berzina, tak boleh, haram. Nak berjudi, tak boleh, haram. Dia ada aturan. Jadi orang beriman ni, dia kena tahu dunia ni bukan asal usul dia. Dunia ni bukan tempat dia. Dunia ni penjara untuk dia. Ada aturan dia. Orang kalau masuk lokap kan, boleh ke dia nak buat suka-suka hati dia? Dia nak keluar masuk, mana boleh kan? Dia kena ikut waktu. Pukul 8 kena macam ni. Jadi macam tu juga kita dekat dunia. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sesekali kita mengambil dunia sehingga dunia ini yukhribu alaika, merosakkan kamu daripada maksud tujuan kamu hidup di dunia ini, iaitu untuk mencari redanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis yang terakhir sekali adalah hadis yang berkenaan tentang syurga dan neraka. Pernah satu ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi satu dialog. Malaikat Jibril alaihissalam ni minta izin kepada Allah nak tengok syurga. Maka bila dah tengok, dia pun balik. Maka Allah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa pendapat kamu tentang syurga aku? Bukan Allah tak tahu, tapi Allah tanya sebab nak bagi tahu kat kita, supaya dia jadi kisah. Jadi Jibril pun kata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, aku takut tak ada orang yang lepas masuk ke dalam syurga. Okey. Kemudian Jibril minta izin nak tengok neraka. Tengok balik. Kemudian Allah tanya kepada Jibril, ya Jibril, ma ra'aita? Apa pendapat kau berkenaan tentang neraka aku? Maka kata Jibril, aku takut semua akan masuk neraka. Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nara bisyahawat. Syurga ini, kenapa Jibril kata aku takut tak ada orang boleh masuk syurga? Sebab syurga ni keliling dia dihiasi dengan al-makarih. Apa itu al-makarih? Benda yang manusia tak suka.
Syurga dihiasi dengan benda yang kebiasaannya manusia tak suka. Wa hufatin nar bisyahawat, dan neraka ini dihiasi dengan benda yang kebiasaannya syahwat suka, manusia suka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, ini kita cerita sebagai makhluk, bukan orang beriman, belum. Sebagai makhluk ni dia suka ke nak ibadat? Dia tak suka. Dia nak seronok je, betul tak? Dia nak buat sesuka kehendak dia. Jadi sebab itu Jibril kata, aku takut semua masuk neraka. Sebab apa? Sebab lazimnya makhluk ni dia suka buat benda yang dia suka, ikut nafsu dia. Dia nak semayang, dia semayang. Dia tak nak semayang, tak nak semayang. Nanti gang dia cuti semayang 1 tahun. Lepas tu 1 tahun lagi dia semayang. Lepas tu 30 tahun dia cuti. Lepas tu dah ujung-ujung umur dia semayang balik. Macam tu. Jadi Jibril kata, bila aku tengok neraka ni, aku takut semua masuk neraka. Sebab makhluk ni biasanya dia suka buat benda yang syahwat dia suka. Tetapi bila aku tengok syurga, aku rasa macam susah pula nak masuk syurga ni, makhluk ni. Sebab apa? Sebab syurga ni dihiasi dengan benda yang manusia tak suka. Kalau ikut nafsu kita, kita tak suka semayang, kita tak suka datang ke masjid, ke surau. Tapi sebab kita ni terikat dengan tanggungjawab, kalau tak semayang nanti kena azab. Jadi sebab tu kita orang beriman, kita berpegang dengan kepercayaan kita, dengan tanggungjawab kita, kita semayang. Tapi kalau ikut kehendak nafsu, kita tak suka. Sejuk-sejuk macam ni kan, buka aircon kat rumah 16, selubung dalam selimut, kan sedap. Ini nafsu suka. Jadi sebab tu Jibril bila tengok syurga, bila tengok neraka, maka baginda Rasulullah SAW pun bersabda, hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Syurga ini dihiasi dengan benda yang kamu tak suka, dan neraka ini dihiasi dengan perkara yang nafsu suka. Jadi apa pengajaran yang paling penting dalam hadis ni? Intipati di dalam hadis ni, kalau nak masuk syurga, buat benda yang nafsu tak suka. Itu je. Nak masuk syurga, nak dapat redha Allah, buat benda yang nafsu tak suka. Apa yang nafsu tak suka? Al-amalus salih, iaitu amalan-amalan salih. Ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang beriman, semayang 5 waktu, bayar zakat, puasa, tutup aurat, kan? Ibu-ibu kalau ikut nafsu, mana suka kita nak pakai tudung labu, betul tak? Kita nak tunjukkan keserlahan mahkota rambut kita, macam pun wanita dekat luar sana. Dia nak tunjukkan diri dia. Tapi kalau kita nak selamat, nak dapat syurga ni, maka kita kena buat benda yang nafsu tak suka. Apa nafsu tak suka? Pakai tudung labu. Apa yang nafsu tak suka? Pakai pakaian yang labu. Apa nafsu tak suka? Pakai stokin. Apa yang nafsu tak suka? Jangan gosip orang ramai-ramai. Itu yang nafsu tak suka. Jadi kalau kita nak berjaya dunia akhirat ni, terutama nanti di hari pembalasan, maka buatlah benda yang nafsu tak suka. Fayanja fid dunya wal akhirah, maka kamu akan berjaya di dunia dan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat, destinasi bagi orang yang mukallaf bukan dunia mereka, tetapi adalah syurga dan neraka. Apakah destinasi orang yang mukallaf ni? Iaitu orang yang diberatkan kepada dia tanggungjawab, taklif. Kita ni lah yang dah baligh ni kan. Kalau budak meninggal sebelum baligh, tak ada, dia dah selamat dah. Kita yang mukallaf, taklif kita ni, yang Allah bagi peluang panjang umur ni, ingat destinasi kita 2 je. Sama ada kita ke kanan masuk syurga, ataupun kita ke kiri masuk neraka. Wa a'udzubillah min zalik. Allahumma ja'alna min ahli riyadil jannah. Moga-moga Allah jadikan kita daripada golongan-golongan orang yang masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita kena ingat syariat ni bukan bebanan sebenarnya, tetapi syariat untuk kita ni adalah ujian. Allah nak pilih. Jadi kita kena semayang, kita kena puasa, kena zakat ni sebenarnya bukan beban, tetapi ini adalah ujian. Dan mereka yang lepas daripada ujian ini adalah orang-orang al-mukhtar, orang yang terpilih, yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada ujian ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa cukup saja dahululah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada 3 hadis ni dapat sama-sama kita yantafi' fi hayatina, kita manfaatkan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan 4 hadis, dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis ini. Dan semoga apa yang kita dengar ni dapat kita lazimkan, amalkan di dalam hidup. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar, kita tulis, kita tak amal, maka tak ada guna. Tapi kalau kita amal, maka ilmu itu akan menjadi manfaat bagi saya dan bagi kamu semua di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita akhiri majlis kita dengan bacaan doa, kemudian kita bersiap untuk solat Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang bersedih, maka gembirakan mereka. Kalau ada yang sedang sempit dihimpit hutang, maka permudahkan urusan mereka untuk melunaskan hutang mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini, bantulah mereka di dalam kubur mereka ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan golongan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan umur yang panjang ini asbab untuk kami melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyakkan rezeki kami, murahkan rezeki kami, permudahkan urusan rezeki kami ya Allah. Jadikan rezeki yang banyak ini sebab untuk kami membantu agama Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buanglah sifat sombong di dalam hati kami. Buanglah sifat sum'ah, buanglah sifat wujub, buanglah sifat riak yang berada di dalam hati kami ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin, wa khususan fi Palestin wa fi Syria wa fi Chechnya wa fi Yugur wa fi Yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah saudara Islam kami ya Allah, khususnya mereka yang sedang berjihad di Palestin ya Allah. Berilah kepada mereka kemenangan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Terimalah segala hajat kami ya Allah. Kepada Engkau kami meminta dan kepada Engkau kami memohon ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya. Mohon maaf kalau salah cakap, terkasar bahasa. Saya akhiri majlis saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.